perkenalan. Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri yang keempat Malaysia pada 16 Julai 1981. Menyandang jawatan itu untuk tempoh yang paling lama dalam sejarah Malaysia dan Asia Tenggara, iaitu 22 tahun. Beliau dikenali sebagai bapa pemodenan di atas kejayaan beliau menukarkan Malaysia dari sebuah negara pertanian kepada negara perindustrian moden. Tun Dr. Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada 31 Oktober 2003. Menggunakan nama timbangannya sendiri, JD, sebagai nama pena, beliau banyak menulis dengan artikel pertamanya disiarkan oleh Akhbar Distrik dan Singapura pada 20 Julai 1947 bertajuk A Woman Make Their Own Freedom. Ketika era kepemimpinannya, beliau berjaya membawa pembangunan melalui dasar-dasar dan perancangan yang diilhamkan dari kejayaan negara-negara luar sehingga mengangkat Malaysia ke pentas dunia sebagai salah sebuah negara harimau ekonomi Asia. Pada 2016, Tun Dr. Mahathir muncul kembali di alam politik apabila beliau menubuhkan Parti Peribumi Bersatu Malaysia untuk menandingi Barisan Nasional. Pada tahun 2018, dalam satu kejutan politik, PPBN dan parti-parti bersekutunya memenangi pilihan raya umum ke-14. Pada usia 93, Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Biodata Tun Dr. Mahathir. Nama penuh beliau ialah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Nama bapa beliau adalah Muhammad bin Iskandar. Nama ibu beliau adalah Wan Tempawan bin Wan Hanafi. Beliau dilahirkan pada 10 Julai 1925 dan beliau dilahirkan di Seberang Perak, Al-Ustaz, Kedah. Beliau mempunyai 9 orang adik-beradik, iaitu 4 perempuan dan 5 lelaki. Beliau adalah anak ke-9. Gelaran untuk Tun Dr. Mahathir ialah Tun Eng, iaitu Bapa Pemodenan Malaysia. Beliau berkahwin pada 5 Ogos 1956 dan beliau mempunyai isteri, iaitu Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali, dan mempunyai 7 orang anak, iaitu Marina, Mirzan, Melinda, Mokzani, Mukris, Maizura dan Mazhar. Pendidikan Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah bermula di Sekolah Melayu Seberang Perak, Al-Ustaz, Kedah. Selepas tamat pengajian di situ, pada tahun 1932, Tun Dr. Mahathir telah melanjutkan pelajaran di Government English School GES, di mana sekarang dikenali sebagai Kolej Sultan Abdul Hamid di Al-Ustaz, Kedah. Tun Dr. Mahathir berjaya lulus sijil tinggi pelajaran senior Cambridge di sekolah tersebut bagi melengkapkan lagi cita-citanya dalam pendidikan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward VII, Universiti Malaya, Singapura dan memperoleh ijazah sarjana muda perubatan dan pembedahan MBBS pada tahun 1953. Lepas tamat serta mendapat ijazah, beliau ditugaskan sebagai doktor pelatih di Hospital Besar Pulau Pinang, Malaysia. Inilah merupakan detik-detik awal pendidikan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seterusnya, kerjaya Tun Dr. Mahathir. Ketika masih kecil, Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah menjual kopi dan pisang goreng semasa Malaysia berada di bawah pendudukan tentera Jepun, iaitu pada Perang Dunia Kedua. Beliau melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura, di mana beliau berkenalan dengan bakal isterinya, iaitu Siti Hasmah Muhammad Ali. Selain itu, beliau juga pernah berkhidmat sebagai seorang doktor dalam kerajaan. Pada tahun 1957, beliau pulang ke Alor-Setar untuk memulakan usaha dalam pelbagai bidang perniagaan. Pada tahun 1953 sehingga 1956, Tun Dr. Mahathir lulus sebagai seorang doktor dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alor-Setar dan kemudiannya berkhidmat di Pulau Langkawi. Tun Dr. Mahathir meninggalkan perkhidmatan kerajaan pada 1957 untuk menubuhkan kliniknya sendiri, iaitu klinik MAHA yang merupakan klinik pertama yang disuruhkan oleh seorang anak Melayu di Malaysia, bertempat di Jalan Tunku Ibrahim, Alor-Setar.
Tun Dr. Mahathir telah melakukan pelbagai usaha untuk memberikan sumbangan pada kapasiti maksimum kepada Malaysia sesuai dengan peranannya sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Antara sumbangan Tun Dr. Mahathir yang akan diulas adalah seperti berikut. Yang pertama adalah sumbangan sosial, iaitu skim pinjaman buku teks dan dasar pelajaran kebangsaan. Semasa menjadi Menteri Pelajaran, Tun Dr. Mahathir memberi perhatian berat kepada pelbagai masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di luar bandar seperti isu keciciran pelajar dan kekurangan guru. Beliau memperkenalkan skim pinjaman buku teks untuk membantu para pelajar di sekolah bantuan penuh kerajaan. Pada tahun 1974, Dr. Mahathir mengetuai jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Kabinet untuk mengkaji semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan supaya selaras dengan keperluan semasa negara bagi memenuhi keperluan tenaga kerja, membina identiti kebangsaan dan memupuk perpaduan negara. Dasar Telekomunikasi Negara Malaysia mengasaskan Pusat Kajian Sains Angkasa dengan Penubuhan Planetarium negara yang dilancarkan pada tahun 1994. Tun Dr. Mahathir melancarkan satelit MIG Malaysia iaitu MIGSAT 1 pada tahun 1995 dan MIGSAT 2 pada Oktober 1996. Pada tahun 1996, beliau juga telah merealisasikan sebuah daerah yang menjadi hub teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT Global di rantau Asia yang dikenali sebagai Koridor Raya Multimedia iaitu MSC yang berpangkalan di Cyberjaya. Hub tersebut telah berjaya menarik perhatian ratusan syarikat ICT antarabangsa untuk menubuhkan pusat operasi serantau di situ seperti dari Jepun, Amerika Syarikat dan Eropah. Antara syarikat ICT yang beroperasi di MSC termasuk Microsoft, IBM, Nokia, Fujitsu, Missat, Motorola, Bloomberg, Reuters, Ericsson, Hewlett-Packard, Alcatel, Uptilot Network dan banyak lagi. Pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur yang dikenali sebagai KLIA juga mencatat satu lagi kesejarah kejayaan negara yang amat gemilang. Pencapaian tersebut telah mengangkat imej Malaysia dalam arena penerbangan antarabangsa kerana kecanggihan, peralatan dan kecekapan perkhidmatannya. Tun Dr. Mahathir telah membangunkan pusat pentadbiran kerajaan Persekutuan di Putrajaya yang menempatkan kompleks sebagai kementerian yang sistematik serta mengilhamkan pembangunan Menara Berkembang Petronas yang dikenali sebagai KLCC. Seterusnya kita akan membahas berkenaan sumbangan ekonomi Tun Dr. Mahathir dalam konsep pasaran bebas. Tun Dr. Mahathir menolak konsep pasaran bebas atau laissez-faire dalam menggerakkan ekonomi negara. Beliau berpegang kepada sistem ekonomi pasaran terkawal sebagai alternatif kepada sistem ekonomi negara. Seterusnya, dasar penswastaan. Program penswastaan mula dilancarkan pada tahun 1983 sebagai sat usaha melibatkan peranan sektor swasta dalam menjana pembangunan negara. Dasar penswastaan melibatkan pemindahan perkhidmatan, pelabuhan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta dan ia boleh dijalankan sepenuhnya atau sebahagian sahaja. Dasar ini bermatlamat untuk meningkatkan mutu perkhidmatan awam, meningkatkan produktiviti dan kualiti perkhidmatan serta mengurangkan beban kewangan kerajaan supaya kerajaan dapat menumpukan usaha terhadap pembangunan sektor lain. Rasionalnya, supaya sektor swasta dianggap lebih cekap, juga dapat menggiatkan ekonomi melalui pelaburan modal oleh sektor swasta. Dr. Mahathir bertindak bijak apabila menjadi unit perancangan ekonomi sebagai jawatan kuasa penswastaan. Selain itu, dasar pensyarikatan. Tun Dr. Mahathir memperkenalkan dasar pensyarikatan pada bulan Februari 1983. Dasar ini bertujuan menjana kerjasama antara sektor awam dengan swasta agar kedua-duanya bekerja sebagai rakan kongsi dalam pembangunan ekonomi negara. Sebuah panel perunding antara pihak kerajaan dengan sektor swasta ditubuhkan bagi melaksanakan dasar pensyarikatan. Melalui dasar ini, Malaysia diumpamakan sebagai sebuah syarikat yang dimiliki secara bersama oleh kerajaan dan sektor swasta yang bertanggungjawab memajukan ekonomi Malaysia. Kedua-dua
kedua pihak mesti berganding bahu dalam mencapai matlamat yang sama, iaitu kemajuan negara Malaysia. Sumbangan politik Tun Dr. Mahathir. Semasa berada di luar UMNO, Tun Dr. Mahathir menghasilkan sebuah buku iaitu The Malay Dilemma. Beliau mengkaji masalah kemunduran ekonomi yang dihadapi oleh orang Melayu. Beliau menegur dasar kerajaan yang dilihatnya tidak banyak membantu orang Melayu dalam bidang ekonomi bergiat dalam politik negara. Sejak tahun 1945, Tun Dr. Mahathir telah bergiat aktif dalam politik negara. Beliau mengambil bahagian dalam kempen menggagalkan Malay Union. Beliau juga merupakan orang pertama yang mendaftar sebagai ahli apabila UMNO ditubuhkan. Kempen bersih, cekap dan amanah atau kepimpinan melalui teladan. Selaras dengan kempen ini, beliau memperkenalkan kad perakam waktu dan pemakaian tanda nama kepada kaki tangan awam. Kempen ini bertujuan untuk menerapkan nilai bertanggungjawab dan etika kerja cemerlang dalam kalangan kaki tangan awam. Dasar pandangan ke timur, Tun Dr. Mahathir tertarik dengan budaya kerja masyarakat Jepun dan Korea. Beliau berpendapat bahawa budaya tersebut harus dicontohi oleh masyarakat Malaysia bagi meningkatkan produktiviti serta menyemai etika kerja profesional. Di dunia politik, Tun Mahathir telah meninggalkan nama yang sangat besar pada bangsa dan negara, serta beliau juga masih aktif menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang ahli politik untuk terus berkhidmat kepada negara supaya membentuk negara Malaysia menjadi sebuah negara yang maju dan berkembang pesat. Di sini juga boleh disimpulkan bahawa sifat kepimpinan, pengalaman-pengalaman di zaman penjajahan, kepribadian, minat yang cenderung ke arah sains dan teknologi, sikap mengambil berat kepada masyarakat sejagat telah mendorong beliau untuk membangunkan negara Malaysia daripada segi ekonomi, politik dan sosialnya yang tidak begitu berkembang kepada sebuah negara yang telah berjaya di peringkat globalisasi. Sifat kepimpinan beliau telah mengharumkan nama Malaysia seluruh dunia serta mendapat pengiktirafan daripada pelbagai pemimpin luar negara. Beliau juga berbeza berbanding dengan Perdana Menteri Malaysia yang sebelum ini di mana masing-masing mendapatkan pendidikan daripada luar negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menunjukkan contoh tauladan yang baik. Sebagai contohnya, beliau seorang graduan tempatan yang berjaya memimpin Malaysia ke tahap global. Beliau mempunyai pendekatan yang sangat berbeza dan tidak mahu masyarakat di negara Malaysia mempunyai nilai kebergantungan yang tinggi kepada model British atau Barat.